Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muka surat 11, baris yang keempat daripada bawah kitab Faridah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan menjalani pula qadi dan Imam Al-Haramain atas mengisbatkan sifat idrak. Artinya, arti idrak ialah mendapat. Jadi kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid, di mana pada kali ini kita sambungnya setelah mana kita membicarakan tentang sifat ma'nawiyah, kaunuhu ta'ala qadiran, hinggalah kaunuhu ta'ala mutakalliman. Maka itu dikatakan 20 sifat. Sampai di situ maknanya 20 sifat. Kemudian ni tambahan lagi daripada 20 sifat, iaitu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan menjalani pula, yakni dan menambah pula. Menjalani dengan makna menambah, dan menjalani pula menambah lagi. Siapa hak tambah? Qadi dan Imam Al-Haramain. Menjalani pula oleh qadi. Qadi iaitulah namanya, iaitu Muhammad Al-Baqilani, itu qadi. Jadi di sisi qadi, Imam Muhammad Al-Baqilani ni, dia tambah. Bukan dia saja je hak tambahnya, hak menjalani di atas hak ni. Dan Imam Al-Haramain tambah juga, menjalani juga di sisi Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain dengan kata lainnya Imam Juwaini. Samalah tu, nama sama orang tula saja, cuma gelaran lain. Ni Imam Al-Haramain. Ada disebut dengan Imam Al-Juwaini, tuannya sama.
Imam Al-Haramain, imam yang mana dia ni ialah tempat rujuk fatwa-fatwa ataupun hukum hakam agama di dua tanah haram. Murad dua tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Maka dialah tempat rujuknya. Ni Imam Al-Haramain ataupun Imam Juwaini. Jadi dikatakan dengan Al-Haramain, iaitulah dua tanah haram, iaitu Mekah dan juga Madinah. Kerana apa disebut dengan Haramain? Disebut dengan dua tanah haram. Kerana kata ulama, tanah Madinah dan juga Makkah ni disebut, dikatakan, dipanggil, digelar dengan Haramain kerana tanah tu tanah yang dimuliakan. Bumi tersebut bumi yang dihormati. Apa yang dihormati? Iaitu tak boleh nak menumpah darah pada tempat tersebut, pada bumi tersebut. Tak boleh maknanya nak memotong pohon-pohon kayu hak asal daripada dua tanah tersebut. Tak boleh maknanya nak memburu binatang perburuan yang liar di dua tanah haram tersebut. Semuanya tak boleh. Kerana tanah tersebut tanah yang dihormati, tanah yang dimuliakan. Nak menumpah darah tak boleh, nak buru tak boleh, nak buru binatang-binatang liar lah. Adapun maknanya nak nyembelih binatang-binatang ternakan, ayam, kambing, unta, kuda dan sebagainya, hak tu tak ada masalah. Apa ni kuda pula, apa unta, binatang-binatang hak boleh dimakan lah. Maknanya hak tu tak ada masalah. Hak tak bolehnya binatang yang liar, binatang perburuan, maka hak ni tak boleh. Kerana tu, kerana dimuliakan, kerana dimuliakan dua tanah tersebut, maka disebut dengan Al-Haramain. Apa ni Haramain? Dua tanah haram. Dan menjalani pula qadi dan imam Al-Haramain. Apa? Tambah lagi oleh qadi dan juga imam Haramain, dia tambah lagi, bukan setakat 20 saja, tambah lagi nah. Bermakna jadi 21 lah pula. Dan menjalani pula oleh qadi dan imam Al-Haramain. Menjalani atas mengisbatkan sifat idrak. Atas mengisbatkan, yakni atas memperwajibkan pada bilang sifat idrak. Ni menjalani oleh Imam Al-Haramain dan juga perkataan Qadi Al-Baqillani. Maka di sisi mereka dua ni, maknanya wajib lagi kena bilang, tambah lagi daripada hak sebelum ni, tambah sifat lagi, wajib kena bilang, wajib kena tahu secara tafsil maknanya. Adapun hak kita maklum atas qaul masyhur 20 sifat, wajib kita tahu atas jalan tafsilnya, atas jalan hurai satu-satunya. Dan mengikut qaul yang rajih di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, iaitulah 13 sifat. Itu hak qaul masyhur dan juga qaul yang rajih 20 ataupun 13. Maka menjalani lagi, tambah lagi daripada tu. Hak ni pandangan siapa ni hak tambah ni? Qadi dan juga Imam Al-Haramain. Wajib lagi kena bilang atas jalan tafsirnya, tambah lagi daripada sifat yang tersebut, tambah-tambah sifat idrak. Wajib bilang lagi, wajib kita kena iktikad lagi atas jalan tafsirnya di sisi Qadi dan Imam Al-Haramain, sifat idrak. Wajib bilang hak ni, wajib kita kena tahu hak ni. Tapi ni pandangan khilaf, pandangan yang maknanya segelintir daripada pandangan ulama. Siapa hak kata ni? Qadi dan Imam Al-Haramain. Adapun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, hak ni tak bilang dah lah. Tak bilang dah lah hak ni. Hak ni cuma dibilang ni
di sisi qadi dan juga Imam Al-Haramain, maknanya mengisbatkan sifat idrak. Mengisbatkan sifat idrak. Apa tu sifat idrak? Artinya, arti idrak, Arab terjemah dalam bahasa Melayunya mendapat, yakni pendapat gitu. Mendapat dengan makna pendapat. Kerana ni salah satu daripada sifat ma'ani. Salah satu daripada sifat ma'ani maknanya sifat idrak. Sifat idrak. Sebagaimana kudrat, iradat, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Tu panggil sifat ma'ani 7. Hak tu hak qaul rajih di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maknanya hak tu. Adapun qaul qadi, qaul Imam Al-Haramain tambah lagi daripada sifat ma'ani hak 7 tadi tu. Tambah satu lagi kata dia. Tambah lagi biar kita tahu lagi maknanya. Wajib bila laginya sifat idrak. Maka terjemah hak nak sama dengan hak dulunya. Kudrat, berkuasa. Iradat, berkehendak. Apa lagi sama, pendengar. Basar, perlihat. Ilmu, pengetahuan. Kalam, perkata. Idrak, pendapat. Pendapat. Ini idrak artinya terjemah dulu pendapat. Mendapat yakni pendapat. Dan ia sifat idrak ni. Dan ia sifat idrak ni hak menjalani oleh qadi dan juga Imam Al-Haramain menyabitkan sifat idrak, membilangkan lagi sifat idrak. Idrak ni, sifat idrak ni, dan ia sifat idrak ni pada mereka itu qadi dan juga Imam Al-Haramain. Di sisi mereka itu sifat idrak pada mereka itu, yakni di sisi mereka itu qadi dan juga Imam Al-Haramain yang mengisbatkan sifat idrak ni. Katanya idrak ni, ta'rif sifat idrak ni ialah sifatun, ialah satu sifat, yakni satu nama bagi sifat, satu nama bagi satu sifat yang qadimatun sifat tu. Sifat idrak ni ialah satu nama bagi satu sifat. Sebagaimana sifat kudrat satu nama bagi satu sifat. Iradat satu nama bagi satu sifat. Ni pun idrak satu nama bagi satu sifat yang qadimatun, yang sedia kala lagi sifat idrak ni, yang berdiri, yakni yang ada sifat ni pada zat Allah Ta'ala, ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya sifat idrak. Satu sifat yang sedia kala lagi ada dia. Kerana sifat ni sifat wujudiyah. Sifat ma'ani, sifat bangsa ada. Ada dia tu pula sedia kala lagi. Sebagaimana zat Allah Ta'ala sedia kala, maka begitulah sifat idrak ni. Begitulah tiap-tiap sifat Allah Ta'ala. Maknanya sedia kala. Di sini sifat idrak. Sedia kala lagi sifat ni. Zat Allah Ta'ala sedia kala. Sifat idrak ni pun sedia kala. Dan dia ada sifat ni di zat Allah Ta'ala sedia kala. Itu sifat idrak. Ada di Allah Ta'ala sedia kala lagi. Apa tugas sifat idrak? Tugas dia apa dia? Tugas bagi sifat idrak ni. Tugas dia nya mendapat ia Allah Ta'ala. Mendapat ia Allah Ta'ala. Mengesan ia Allah Ta'ala dengan dia, yakni hal keadaan zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat idrak, bersifat dengan sifat pendapat, dapat kesan-kesan. Kesanlah tu terjemah kita lah tu. Cuma di sini berdapat, dapat akan segala yang disentuh dan segala yang dicium
dan segala yang dikejar. Ini takluk bagi sifat idrak. Takluk bagi sifat idrak, habuan bagi sifat idrak, tugah bagi sifat idrak, khijaan bagi sifat idrak. Dia dengan manakala Allah bersifat dengan sifat idrak, sifat pendapat, hal keadaan zat Allah bersifat dengan sifat idrak ni, dia mendapat segala perkara-perkara hak disentuh. Dapat segala perkara-perkara hak jenis disentuh oleh kita makhluk. Apa hak jenis disentuh oleh kita makhluk? Umpamanya kasar. Tiap-tiap benda hak pesen kita kena sentuh, baru kita tahu. Baru kita dapat kesan. Mana hak tiap-tiap benda hak kita kena sentuh tu, hak kita dapat tahu rasanya? Iaitulah kasar. Oh, kasar ni. Kalau kita makhluk, kita sentuh, oh kasar benda ni. Apa lagi? Oh, licin benda ni. Apa lagi? Panah maknanya. Apa lagi? Oh, lembut kerah sejuk ni tiap-tiap jenis benda hak pesen kita kena sentuh. Kalau makhluknya, makhluk kita manusia, pesen benda ni kena sentuh ni. Pesen tiap-tiap benda yang pesen kalau kita makhluk kena sentuh benda tu baru tahu. Hak ni didapati hal keadaan Allah bersifat dengan sifat idrak. Sifat idrak tu tugas dia. Tu takluk bagi sifat idrak. Mendapat, mengesan segala perkara-perkara hak pesen kita makhluk ni kena sentuh. Kasar, licin, kerah, sejuk, panas, lembut sesuatu tu. Tu pesen hak kita kena sentuh dengan panca indera. Allah Ta'ala kesan benda ni, dapat tahu benda ni hal keadaan dia bersifat dengan sifat idrak. Tu takluk dia, tugas dia. Satu. Dan segala yang dicium. Apa segala yang dicium? Busung. Kalau kita pesen jenis kena cium satu-satu benda baulah di kitanya. Mana kalau kita cium dengan hidung kita baulah, oh busung benda ni. Oh, wangi benda ni. Tu wangi, busung. Ikutlah bau apa sekalipun pesen kita kena cium, dapati kitanya. Kesanlah di kitanya benda tadi tu. Di Allah Ta'ala benda-benda hak pesen semacam ni Allah Ta'ala kesan, Allah Ta'ala dapati melalui sifat idrak. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala dapat, Allah Ta'ala kesan hal keadaan dia bersifat dengan sifat idrak. Itu yang kedua. Benda hak disentuh, tiap-tiap benda hak dicium, dan segala yang dikecap. Tiap-tiap benda hak pesen kita makhluk kena kecap. Mana? Kita ambil satu-satu benda, tek di lidah kita. Kita tak di lidah kita, kalau kita makhluk oh rasalah manis ke, tawar ke, pahit ke, kelak ke, masin ke, dan sebagainya. Ikutlah. Tu tiap-tiap benda hak pesen kita kena kecap kalau kita ni. Hak ni Allah Ta'ala dapati, Allah Ta'ala kesani melalui sifat idrak. Hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat idrak. Allah Ta'ala mendapati segala perkara hak disentuh, kasar, licin, kerah, lembut. Allah Ta'ala dapati segala perkara hak dicium, busuk, wangi, dan segala perkara hak pesen kita kena kecap, manis, masin, pahit, dan sebagainya. Allah Ta'ala dapati hal keadaan dia bersifat dengan sifat idrak. Itu panggil sifat idrak. Itu tugas bagi sifat idrak. Adapun di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun jumhur di kalangan ulama, dia tak bilang dah sifat idrak ni. Kerana apa tak bilang sifat idrak ni? Tak bilang kerana sifat idrak ni hak mana dapati segala perkara hak disentuh, kasar, licin, kerah, lembut, hak pesen dicium, hak pesen dikecak ni masuk di bawah takluk sifat ilmu. Masuk di sifat ilmu dah. Duduk pada topik perbicaraan kita hak ni hak idrak ni
di sifat ilmu. Masuk situ dah. Kerana sifat ilmu nyata di Allah Ta'ala. Manakala zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu, sifat pengetahuan nyata di Allah Ta'ala, segala perkara Allah Ta'ala tahu segala perkara azali lagi. Allah Ta'ala tahu segala perkara daripada perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang haru. Semua Allah Ta'ala tahu tanpa tersembunyi, tanpa didahului oleh jahil. Sebagaimana kita belajar di sifat ilmu tu. Maka masuk dah ni. Benda kasar, benda licin, Allah Ta'ala tahu. Benda hak pesen bau busuk, bau wangi, Allah Ta'ala tahu. Benda hak pesen kena kecak, maknanya masing manis pahit, Allah Ta'ala tahu. Semuanya telah masuk di sifat ilmu. Masuk dalam takluk sifat ilmu yang tanjizi qadim. Masuk dalam nu dah. Sedia kala lagi Allah Ta'ala tahu maknanya. Masuk di sifat ilmu. Dah begitu, tak bilang dah lah. Kerana masuk dah dalam sifat nu, kerana masuk dah di sifat ilmu, maka tak dibilang lagi di sisi qaul yang rajih tadi, ataupun di sisi jumhur yang tidak membilangkan lagi sifat idrak ini, kerana telah masuk di sifat ilmu. Masuk di takluk sifat ilmu, sifat idrak ni. Adapun qaul qadi Imam Al-Haramain dak, dia kata suku-suku. Di sisi dua ni, di sisi dua ulama ni, Qadi dan Imam Al-Haramain, dia mensuku-sukukan ilmu idrak dia kata. Lain-lain. Idrak lah. Sifat idrak ni sifat bangsa ada di dia. Ada pun jumhur tadi, idrak ni kena kepada takluk dah. Kena kepada tugas. Iaitulah tugas takluk bagi sifat ilmu yang tanjizi qadim, duduk di bawah tajuk tu dah. Adapun di qaul qadi, perkataan Imam Al-Haramain, dia mengisbatkan, dia membilangkan sifat idrak ni dengan katanya sifat ilmu, lain-lain. Sifat idrak lain-lain. Yang mana idrak dengan ilmu ni ialah merupakan sifat ma'ani. Ini di sisi Qadi dan juga di sisi Imam Al-Haramain. Bermakna di sisi mereka sifat ilmu tadi, maknanya nyata di Allah Ta'ala kasar, nyata di Allah Ta'ala benda ni licin, nyata di Allah Ta'ala benda ni kerah. Ya, nyatalah maknanya. Allah Ta'ala tahulah. Tapi ada lagi di sifat idrak pun Allah Ta'ala dapati kasar, dapati licin, dapati tiap-tiap benda hak pesen kita kena cium busuk wangi, dan tiap-tiap benda hak pesen dikecapi ni didapati satu laginya melalui sifat idrak, dia kata. Ini di qaul qadi dan di qaul Imam Al-Haramain. Bandingan dia mudah saja. Bandingan kita, contohnya kita makhluk. Tiap-tiap benda hak pesen disentuh, tiap-tiap benda hak pesen dicium, tiap-tiap benda hak pesen dikecak ni, kita kesan dia melalui panca indera. Kita kesan melalui panca indera. Maka kita pun sentuh, contohnya. Kita pun manakala sentuh, tahu di ilmu kita, oh benda ni licin weh. Manakala kita sentuh, tahu di ilmu kita, benda ni lembut. Dan kita tahu, dan kita rasa, dan kita dapati juga, kesan juga pada panca indera tangan kita. Seolah-olahnya itulah idraknya. Tahu kasar di ilmu. Dan satu lagi, kesan ni lembut. Kita kesan, kita dapati benda ni kasar. Di panca indera kitanya penyentuh. Tu kita kesan pula tu. Kesan benda ni kasar benda ni. Oh, licin benda ni. Kita kesan dengan panca indera kitanya penyentuh. Dan kita tahu benda tu kasar. Kita tahu benda tu maknanya lembut. Lain-lain dia kata. Hak tu ilmu, tahu kasar. Satu laginya melalui penyentuh. Maknanya kita dapati, kita kesani benda tu kasar. Lain-lain. Seolah-olahnya begitulah bandingannya.
Maknanya idrak lain, sifat ilmu lain. Tahu melalui sifat ilmu kasar lain, dapati di sifat idrak kasar, licin dan sebagainya ni, hak ni lain. Bandingnya serupa dengan kita belajar di sifat samuk basar tu lah. Samuk dan basar. Apa sifat samuk, sifat basar? Pendengar dan pelihat. Pendengar dan juga pelihat. Manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat, pendengar, nyata di Allah Ta'ala melalui sifat pelihat dan sifat pendengar, tiap-tiap benda ada. Allah Ta'ala nyata di sifat pendengar dia, di sifat pelihat dia, tiap-tiap benda ada. Apa tiap-tiap benda ada? Contohnya manis. Manis tu sifat yang ada, benda ada. Allah Ta'ala lihat manis, Allah Ta'ala dengar manis. Kerana takluk sifat samuk basar bertugas kepada tiap-tiap benda ada. Maka tiap-tiap benda ada, Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala dengar. Tapi Allah Ta'ala lihat melalui sifat pelihat lain. Nyata benda ada tu melalui sifat pelihat lain. Nyata sesuatu benda ada tu melalui sifat pendengar lain. Tapi walaupun tugas dia sama, tiap-tiap benda ada, nyata di samuk dan basar Allah. Mana nyata di sifat samuk dan basar Allah Ta'ala tiap-tiap benda ada? Contohnya manis tadi. Manis sifat bangsa ada. Maknanya benda ada. Allah Ta'ala lihat manis, Allah Ta'ala dengar manis. Kerana manis tu benda ada. Adat kitanya manis ni kita tak boleh nak lihat, tak boleh nak dengar. Hak tu adat kita makhluk. Allah Ta'ala tiap-tiap benda ada, Allah dengar, Allah lihat. Manis benda ada, benda ada, benda maujud, sifat yang bangsa ada. Maka sah dilihat, sah didengar. Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala dengar. Tapi lain-lain. Dengar, lain, dengar, melihat. Tu maknanya lain-lain sifatnya. Ini pun sama, idrak lain, ilmu lain. Ini di sisi qaul qadi dan juga Imam Al-Haramain. Ini di sisi qaul qadi dan juga Imam Al-Haramain. Habis itu. Adapun jumhur tadi dah. Jumhur tadi tiap-tiap benda hak disentuh, hak pesen kita kena sentuh, tiap-tiap benda hak pesen kita kena cium, tiap-tiap benda hak pesen kita kena kecak, masuk di bawah sifat ilmu dah. Masuk di bawah takluk sifat ilmu yang tanjizi qadim. Masuk dalam tu ke semua sekali dah. Habis dah ceritanya. Maknanya ini hak berlaku di atas tambahan qaul qadi dan juga Imam Al-Haramain. Mendapat ia Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat pendapat ni, akan segala yang disentuh dan segala yang dicium dan segala yang dikecap. Mendapat dengan ketiadaan berhubung, yakni dengan ketiadaan berhubung oleh zat Allah Ta'ala, tak berhubung dengan segala yang tersebut, yakni dengan segala perkara hak pesen kita kena sentuh, segala perkara hak pesen kita kena cium, hak segala perkara pesen kita kena kecak. Bukan dengan makna berhubung, tidak. Dengan maknanya kalau kita makhluk kena berhubung, kena berhubung dengan maknanya kena sentuh baru tahu kasar. Adapun Allah Ta'ala dah, cuma kita nak bicara ni sifat idrak saja. Maknanya benda hak pesen kita sentuh di kita, Allah Ta'ala kesan, Allah Ta'ala dapati hal keadaan dia bersifat dengan sifat idrak. Bukan dia tu kena sentuh dulu, baru dia kesan, benda ni panas. Bukan. Allah Ta'ala tiada dia tahu, dia mendapati tiap-tiap benda hak disentuh, hak dicium, hak dikecak ni
dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut tadi. Bukan kena cium dulu, bukan kena rasa dulu, tidak. Bukan kena rasa, bukan kena cium, bukan kena sentuh sebagaimana kita makhluk ni, tidak. Cuma Allah Ta'ala kesan, Allah Ta'ala dapati tiap-tiap benda yang tersebut melalui hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat idrak. Itu sifat idrak namanya. Dan kata kil, yakni kata setengah ulama lagi, hak mana ulama-ulama hak mengikut qaul Qadi dan Imam Al-Haramain ni, hak mengisbatkan sifat idrak, kata dia nya didapatkan dengan sifat idrak ni, yakni hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan idrak ni, Allah Ta'ala mendapat segala yang maujud. Hak ni lebih umum lagi. Hak tadi atas satu pandangan, idrak ni tugas dia nya mendapati hal keadaan Allah bersifat dengan sifat pendapat. Segala perkara hak pesing kita kena sentuh, segala perkara hak pesing kita kena cium, segala perkara hak pesing kita kena kecap. Maka tiap-tiap perkara ni Allah Ta'ala dapati hal keadaan dia bersifat dengan sifat idrak. Kata setengah lagi dia kata, bukan. Kata setengah lagi kata dia, Allah Ta'ala dapati segala perkara yang maujud. Tiap-tiap benda yang maujud, tiap-tiap benda hak ada, Allah Ta'ala kesan, Allah Ta'ala mendapati hal keadaan dia bersifat dengan sifat idrak. Maknanya lebih luas lagi. Asalkan benda tu benda ada. Mana benda ada ni? Meja. Kita semua ni. Allah Ta'ala dapati hal keadaan dia bersifat dengan sifat idrak. Dia tahu kita ada. Maknanya dia dapati kita ada. Dia dapati adanya botol. Dia dapati adanya gelas dan sebagainya. Ni tiap-tiap benda yang ada, Allah Ta'ala dapati hal keadaan dia bersifat dengan sifat idrak. Dapati hal keadaan dia bersifat dengan idrak, dan dia tahu hal keadaan dia bersifat dengan sifat ilmu. Dua tu berbeza. Hak tu tahu melalui sifat ilmu, hak ni dapati melalui sifat idrak. Itu beza di antara qaul Qadi dan Imam Al-Haramain ni, yang membilangkan sifat idrak ni di antara sifat ilmu dengan sifat idrak. Adapun maknanya jumhur tadi dak, semuanya telah masuk dalam sifat ilmu, telah masuk pada tugas, pada takluk tanjizi qadim bagi sifat ilmu. Itu hak jumhur di kalangan para ulama. Habis itu. Dan mustahil lawan bagi sifat idrak ni, iaitu lawan bagi sifat idrak ketiadaan mendapat, yakni ketiadaan sifat pendapat. Maka mustahil Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat pendapat. Dan menjalani, habis itu. Itu sifat idrak, habis itu. Dan menjalani maturidiyah. Yakni pengikut ataupun puak-puak Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan menjalani, menambah lagi oleh puak-puak pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia tambah laginya atas mengisbatkan akan sifat takwin. Tambah lagi pulaknya sifat takwin. Tadi sifat idrak. Sifat idrak, siapa hak menjalaninya? Siapa hak berpendapatnya? Qadi dan Imam Al-Haramain. Yang ialah Qadi dan Imam Al-Haramain ni ialah ulama-ulama di dalam mazhab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Itu Qadi dan juga Imam Al-Haramain. Adapun sekarang tambah lagi pengarang kita kitab Faridah ni, tambah lagi
untuk meluaskan ilmu. Nak sebut laginya di atas pandangan pengikut-pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi pula. Bagi mereka pula, dia tambah lagi puak-puak dia. Bukan Imam Abu Mansur Al-Maturidi sendiri, pengikut-pengikut dia, ulama-ulama hak menjalani di atas Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi hak ni dia tidak bilang dah, hak ni diri dia sendiri tu. Adapun ulama-ulama hak pengikut-pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni, dia tambah lagi. Dia menjalani laginya, menambah laginya, atas mengisbatkan, atas wajib bilang laginya sifat takwin. Menjalani oleh mereka tu pula sifat takwin. Sifat takwin. Apa sifat takwin ni pula? Bermakna luahlah ilmu kita. Tadi di sisi qaul qadi, qaul Imam Al-Haramain, dia tambah lagi sifat idrak. Hak ni pula di sisi ulama-ulama pengikut-pengikut Imam Abu Mansur Maturidi pula, dia tambah lagi weh. Mana sifat takwin. Ni luah ilmu kita maknanya. Apa sifat takwin? Arti sifat takwin ni mengada-ngadakan, yakni sifat pengada. Kerana sifat ni pun sifat ma'ani. Sifat ma'ani juga di sisi pengikut-pengikut Imam Abu Maturidi. Ulama-ulama ikut Imam Abu Mansur Maturidi, dia tambah lagi sifat takwin. Sifat laginya iaitulah sifat takwin. Dia tambah lagi. Sifat takwin nama dia. Apa sifat takwin ni? Iaitulah pengada, iaitu salah satu daripada sifat ma'ani, sifat pengada. Ni diambil daripada ayat Quran ni, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tu kun tu, kun takwin, fayakun takwin. Tu ambil daripada perkataan tu lah, takwin, kun tu, jadilah, adalah, pengada. Takwin sifat pengada. Dan ia sifat takwin di sisi imam, di sisi pengikut-pengikut ulama-ulama hak menjalani di atas Imam Abu Mansur Maturidi, dia mengisbatkan lagi, dia memperwajibkan lagi pada bilangnya sifat takwin, yang mana takwin ni di sisi mereka. Dan ia takwin pada mereka itu Maturidiyah. Mereka itu di sisi mereka itu Maturidiyah. Sifat takwin ni ialah satu sifat yang qadimatun, yang sedia kala lagi sifat ni, yang berdiri, yang ada sifat ni pada zat Allah Ta'ala. Ada di zat Allah Ta'ala. Sebagaimana sifat kudrat lah, sebagaimana sifat iradah ilmu hayat sama bahasa kalam lah, dan juga idrak tadilah. Maka ada sifatnya sifat takwin. Tapi hak ni menjalani oleh puak-puak pengikut-pengikut ulama-ulama hak mengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada satu lagi hak wajib kita bilangnya sifat takwin, kata dia. Yang ialah sifat takwin ni salah satu daripada sifat ma'ani. Maka sifat takwin ni nama bagi satu sifat yang sedia kala lagi sifat ni. Zat Allah Ta'ala sedia kala lagi ada. Sifat takwin ni pun sedia kala lagi ada. Ada sifat takwin ni pula di zat Allah Ta'ala sedia kala lagi. Maka apa tugas sifat takwin? Yang mengada ia Allah Ta'ala dengan sifat takwin ni. Yang mengada ia Allah Ta'ala, yakni hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat takwin. Allah Ta'ala mengadakan, yakni mengada dengan sengotinya. Hal keadaan Allah bersifat dengan sifat takwin ni, Allah Ta'ala mengada sengoti akan sesuatu, yakni akan sesuatu daripada perkara-perkara mumkinat, daripada perkara-perkara mungkin. Dan meniada ia Allah Ta'ala dengan sifat takwin ni.
hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat takwin ni pula, Allah Ta'ala meniadakan dengan makna meniada sengoti akan sesuatu daripada perkara-perkara mungkin, daripada perkara-perkara mungkinat. Itu tugas bagi sifat takwin. Tugas bagi sifat takwin di sisi hak mengisbatkan sifat takwin ni, kata dia tugasnya ialah, takluknya ialah mengadakan dan meniadakan sengoti-ngoti tiap-tiap perkara mungkinat. Ini di sisi mereka. Maka apa beza dengan sifat kudrat? Kalau begitu, kerana sifat kudrat ialah mengadakan dan meniadakan, hak kita belajar dulu. Manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, Allah Ta'ala mengadakan dan Allah Ta'ala meniadakan. Itu di sifat kudrat hak kita belajar hari tu lagi. Maka di sisi mereka ni, di sisi mereka mentakrifkan ini di sisi mereka ni. Jangan tertukar dengan di sisi kita hak kita belajar hari tu. Adapun di sisi jumhur tadi, meniada hal zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Selesai. Itu jumhur ulama. Adapun hak ni hak puak-puak Maturidiyah ni. Puak-puak pengikut-pengikut Imam Abu Mansur Maturidiyah, dia kata wajib kita kena bilang laginya sifat takwin. Maka sifat takwin ni tugas dia, habuan dia ialah mengadakan dan meniadakan. Bermakna di sisi mereka kudrat lain. Tugas sifat kudrat berbeza dengan tugas sifat takwin. Adapun jumhur dah, sifat takwin ni telah masuk pada takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Di sisi jumhur ulama, sifat telah masuk pada topik, pada tugas kudrat. Masuk dalam nu dah. Mengada dan meniada ni masuk dalam sifat kudrat dah. Adapun di sisi mereka Maturidiyah ni, puak-puak ulama-ulama ikut Imam Abu Mansur Maturidiyah ni, dia mengisbatkan takwin, maka takwin satu sifat yang suku, kudrat satu sifat yang suku. Sifat lain-lain, kudrat, takwin. Maka kudrat tugas dia lain, takwin tugas dia lain. Takwin tugasnya mengadakan dan meniadakan sengoti-ngoti. Itu tugas dia. Ada di sisi mereka ni. Adapun kudrat pada memberatkan, sama ada sebelah ada ataupun sebelah tiada. Itu tugas bagi sifat kudrat, hak di sisi mereka. Gitu. Hak di sisi mereka, tugas sifat kudrat, takluk sifat kudrat hanya memberatkan sesuatu mungkin, sesuatu benda, sama ada benda tu akan ada ataupun benda tu akan tiada. Hanya tugas dia memberatkan pada sebelah ada ataupun tiada. Itu tugas bagi sifat kudrat di sisi mereka. Adapun hak mengada sengoti, sifat takwin. Adapun hak meniada sengoti, sifat takwin. Ini di sisi mereka. Bandingannya begini. Ini di sisi mereka ni. Bandingannya begini. Dia payah sikit nak faham lah di sisi mereka ni. Bandingannya macam ni. Kata guru kami, bandingan dia begini. Contoh, orang zaman dulu menanuk nasi dengan api. Apa ni dengan api pula dah? Dengan kayu api. Dengan api lah, dengan kayu api tu. Manakala begitu, kita jeram-jeram beras, bubuh air, taruh air, masukkan air di dalam periuk yang besar, maknanya yang mana di bawahnya ada kayu api yang menyala api. Manakala begitu, lama kelamaan gelegaklah air di dalam bekah tadi yang diisinya beras. Gelegak. Nasi dia tidak akan masak, melainkan kita buang api yang tinggalnya bara-bara api hawa-hawa sahaja, baru akan jadi masuk nasi tu. Kalau dengan api selama-lama, bawa pada hangit. Maka kerana tu kena buang api, hanya tinggal
bara-bara sahaja. Hawa sahaja. Bukan api lagi dah. Hanya bara-bara sahaja. Maka hak mula-mula api tadi, mula-mula kayu api itu seolah-olah kudrat untuk memberatkan nasi tu jadi masuk. Hanya memberatkan saja. Itu habuan kudrat seolah-olah kayu api tu. Manakala hampir nak masuk nasi tadi, kerana tidak akan masuk nasi sekiranya kita tidak buang api tu, kena ada yang lain. Apa hal lain tu? Iaitulah bara-bara api tadi. Bara-bara itulah seolah-olah takwin yang memasukkan nasi. Yang jadi nasi itu, jadi maknanya masuk semati, bukan api, bukan kayu api tadi, tetapi bara-bara sahaja. Adapun api itu hanya nak memberatkan kepada memasuk. Itu kudrat. Adapun bara-bara takwin. Ini di sisi mazhab ni, di sisi Maturidiyah, di sisi hak membilangkan takwin. Itu beza kudrat dengan takwin. Takwin mengada sengoti. Benda hak telah ada nak meniada, ni dengan sifat takwin lah. Adapun kudrat hanya memberatkan sahaja. Hanya nak memberatkan sahaja. Itu sifat kudrat di sisi mereka. Adapun jumhur ulama, tak payah pening-pening lah. Jumhur ulama mengadakan, meniadakan hak ni duduk di sifat kudrat, ditugah sifat kudrat. Hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, Allah Ta'ala mengadakan dan meniadakan. Adapun di sisi mereka bukan kudrat yang mengadakan, bukan sifat kudrat, hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat yang meniadakan, tidak. Tapi hak mengadakan sengoti, hak meniadakan sengoti, sifat takwin. Kudrat hanya memberatkan sahaja. Memberatkan sahaja. Itu habuan sifat kudrat di sisi pegangan hak kata sifat takwin ni. Hak membilangkan, hak mengiktikadkan sifat takwin ni. Itu di sisi mereka berbeza-beza. Gitu. Tetapi kata dia, jika takluk dengan mengadakan, jika takluk oleh sifat takwini dengan mengadakan, dengan buat sesuatu mungkin, jika bertugah dengan nak mengadakan satu-satu makhluk tu, dinamakan ijad ketika tu. Nama dia lain lah, nama dia bertukar. Ini sifat takwin lah. Cuma kalaulah nak mengadakan, bertukar nama, bertukar istilah pada panggilan nama, dia panggil ijad. Ijad ni bahasa Melayu kita mengada. Dan jika takluk, jika bertugah pula sifat takwin ni pula dengan meniadakan, dinamakan i'dam. I'dam maknanya benda hak sudah ada, maka buat jadi tak ada. Itu panggil i'dam. Sifat takwin lah yang meniadakan. Ini di sisi mereka, sifat takwin lah yang meniadakan benda hak ada jadi tak ada. Hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat takwin. Benda tu jadi tak ada. Benda tu jadi tak ada tu nama lain lagi. Dia buat nama lagi pada istilah mereka. Nama dia i'dam. Gitu. Dan jika takluk dengan menghidupkan, jika bertugah pula dengan menghidupkan, nak menghidupkan satu-satu benda, misalnya dinamakan pula bukan sifat, dinamakan pada panggilan pula ihya. Dia takwin lah yang menghidupkan. Cuma nama dia ketika mana menghidupkan, panggilan namanya ihya, yang menghidupkan atau ihya. Dan jika takluk bertugah pula sifat takwin ni pula dengan merezekikan, yakni dengan memberi rezeki, dinamakan, dibuat panggilan pula oleh puak-puak mereka ni, dinamakan razqun. Dia panggil razqun, memberi rezeki. Begitulah kata dia. Demikian engkau kias. Engkau kias sendirilah, banyak lagi lah. Kalau mematikan, kau kiaslah sendiri. Mematikan kalau dalam bahasa Arab dinamakan imatah. Itu mematikan. Kalau memberi nikmat, panggilan dianya
in'am. In'am, memberi nikmat. Engkau kias sendirilah. Banyaklah maknanya. Awal hasilnya sifat takwin kesemua tu yang memberi rezeki, yang mengadakan, yang meniadakan, yang menghidupkan, yang memberi nikmat, yang mematikan. Hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat takwin. Cuma nama lain-lain. Kalau menghidupkan, nama dia ihya. Kalau pada bab mematikan, nama dia imatah. Kalau dalam bab meniadakan, nama dia i'dam tadi. Kalau dalam bab merezekikan, nama dia rezkun. Nama-nama lain-lain. Tapi sifat takwin lah. Ini di sisi mereka ni. Di sisi mereka-mereka yang mengisbatkan sifat takwin. Adapun jumhur tadi, mengadakan, meniadakan, menghidupkan, merezekikan, mematikan. Hak tu hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Semuanya telah masuk di sifat kudrat dah. Ini hak jumhur, hak kebanyakan di kalangan para ulama. Dan menafikan sifat takwin ini, yakni menafikan pada bilang, tak payah bilang dah sifat takwin ni, oleh Asy'ariyah. Ada oleh puak-puak yang menjalani imam, yang mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka kita yang mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni tak bilang adalah sifat takwin ni, kerana telah masuk di sifat kudrat. Dan menjadi mereka itu Asy'ariyah, dan menjadi oleh mereka itu Asy'ariyah akan segala yang tersebut itu. Apa akan segala yang tersebut itu? Iaitulah mengadakan, meniadakan, menghidupkan, memberi rezeki, memati, memberi nikmat. Ikutlah kesemua sekali itu masuk di dalam kata beberapa tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Masuk di dalam perbicaraan sifat kudrat yang telah semua perkara tadi. Adapun mereka dak hak ni di sifat takwin kata mereka. Habis itu. Dan mustahil lawan bagi sifat takwin, iaitulah ketiadaan mengada-ngada Allah Ta'ala, yakni tidak ada sifat pengada gitu. Tidak ada pengada. Hak ni mustahil di sisi mereka. Dan atas mengisbatkan sifat idrak, dan atas mengisbatkan sifat idrak dan sifat takwin, takdir kalamnya begini. Dan jika berlaku kita, kalaulah kita berlaku di atas qaul, di atas pandangan yang mengisbatkan sifat idrak dan sifat takwin, tu kena tanda begitu tu. Takdirnya begitu semula. Dan atas mengisbatkan, yakni dan jika kita berlaku, jika kita berpendapat, jika kita berpegang atas pandangan, atas qaul ulama, hak mengisbatkan sifat idrak dan sifat takwin tadi. Sifat idrak, siapa hak kata ni? Hak menjalani sifat idrak ni qaul qadi dan juga al-haramain. Dan sifat takwin, siapa hak menjalani ni? Oleh puak-puak Maturidiyah. Kalau kita berlaku di atas pandangan sifat idrak dan sifat takwin, kita mengisbatkan dua sifat ni, berkata setengah ulama muhakkikin yang mutaakhirin. Berkata puak-puak ulama muhakkik, ulama pada taraf muhakkik. Muhakkik ni kalau kira-kira dia mengisbatkan satu-satu masalah dengan dalil-dalil, atau dia panggil ulama muhakkik. Maka berkata setengah ulama muhakkikin yang mutaakhirin, bermula yang terlebih hampir, kata mereka, bermula yang terlebih hampir, yakni yang terlebih hampir kepada kefahaman gitu, ataupun yang terlebih hampir seperti yang bersetentang dengan yang terdahulu pada bilang sifat ma'ani gitu. Ditambahkan pula lah maknanya, ditambah lagi lah jugalah pada sifat maknawiyah. Kena tambahlah sifat maknawiyah pula. Tambah-tambah akan dua sifat. Kena tambah lagi dua sifat. Kerana apa kena tambah ni? Kerana tadi sifat ma'ani.
Kudrat, iradah, ilmu, haya, sama, bahasa, kalam, sifat ma'ani. Bila sifat ma'ani, dia ada maknawiyah. Kaunuhu qadiran hingga kaunuhu mutakalliman. Hak ni pun idrak, sifat ma'ani. Takwin, salah satu daripada sifat ma'ani. Dah kena tambahlah sifat maknawiyah dua lagi. Tu maknanya kena tambahlah dua lagi sifat maknawiyah. Mana hak kena tambah tu? Pertama, kaunuhu ta'ala mudrikan. Hak gu bagi kata sifat takwin. Apa ni? Hak gu bagi kata sifat idrak. Maka gu dia nya kaunuhu ta'ala mudrikan. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendapatkan, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pendapat. Gitu. Dan melazim ia kaunuhu mudrikan ini akan sifat idrak. Kena bilang pula sifat mudrik, kaunuhu ta'ala mudrikan, kerana kaunuhu mudrikan ni melazim ia akan sifat idrak. Kerana sifat idrak sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada idrak. Zat Allah yang ada, maka sifat idrak ada di Allah Ta'ala. Ada di Allah Ta'ala, sabit satu sifat lagi. Ada sabit satu sifat lagi. Satu sifat ni tak naik sampai tangga ada, tak turun sampai tangga tiada. Hak kita telah bahas di sifat maknawiyah dulu. Nama apa sifat ni? Iaitulah kaunuhu ta'ala mudrikan. Kerana apa? Kerana idrak sifat ma'ani. Bila sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah lagi yang melazimi dia. Ini nama dia kaunuhu ta'ala mudrikan. Dan mustahil lawannya, lawan bagi kaunuhu ta'ala mudrikan. Apa lawan dia? Iaitulah keadaan Allah Ta'ala yang tiada bersifat dengan sifat pendapat. Begitu, dia tak ada tulis kat situ. Iaitu keadaan Allah Ta'ala yang tiada bersifat dengan sifat pendapat. Itu kaunuhu ta'ala mudrikan. Kedua, tambah lagi. Dia kata tadi dua sifat kena tambah. Satu, kaunuhu ta'ala mudrikan. Yang keduanya, kaunuhu ta'ala mukawwinan. Ni gu bagi sifat takwin. Regu dia. Regu bagi sifat takwin. Kaunuhu ta'ala mukawwinan. Artinya, keadaannya, keadaan Allah Ta'ala yang mengada-ngadakan. Yakni keadaannya, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat, yang mempunyai sifat pengada. Ini kaunuhu ta'ala mukawwinan. Dan mustahil lawannya, lawan bagi kaunuhu ta'ala mukawwinan. Apa lawan bagi sifat kaunuhu ta'ala mukawwinan? Keadaan Allah Ta'ala yang tiada bersifat dengan sifat pengada. Itu lawan bagi sifat kaunuhu ta'ala mukawwinan. Hak Arab kena cari dalam kitab Arab lah. Hak Arabnya tu dalam bahasa Melayu kita. Habis itu. Maka atas barang yang tersebut ini, maka jika berlaku kita atas penambahan sifat takwin dan sifat idrak dan sifat kaunuhu ta'ala mudrikan dan sifat kaunuhu ta'ala mukawwinan. Begitu. Dah tak tu? Maka atas barang yang tersebut ini, yakni maka jika kita berlaku di atas penambahan sifat takwin, penambahan sifat idrak, penambahan sifat kaunuhu ta'ala mudrikan, penambahan sifat kaunuhu ta'ala mukawwinan tadi, maka jadilah segala yang tersebut, maka jadilah segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 24 sifat. Jadi 24 sifat lah. Kerana apa 24 sifat? Start daripada wujud sehingga kaunuhu ta'ala mutakalliman 20 dah situ. Menjalani lagi pula sifat idrak 21. Sifat wajib bagi Allah. Menjalani lagi, tambah lagi sifat takwin 22. Menjalani lagi kita pulaknya sifat kaunuhu ta'ala mudrikan 23. Tambah lagi satu lagi, kaunuhu ta'ala mukawwinan. Apa sifat wajib kita kena tahunya? 24 sifat. Jadi 24 sifat.
Dan segala yang mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala tu pula, jadilah 24 pul juga. Jadi 24 pula, yakni jadi 24 jugalah. Hak lawan bagi dianya pun jadi 24 juga. Kerana sifat wajib 24, sifat mustahil pun jadi 24 jugalah. Ini sekiranya kita menjalani di atas pendapat sifat idrak, sifat takwin, kaunuhu ta'ala mukawinan, dan juga kaunuhu ta'ala mudrikan tadi. Jika kita mengisbatkan sifat tersebut, jadi 24 sifat yang wajib, 24 sifat yang mustahil. Adapun kalau tidak menjalani, 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Habis kat situ. Dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkan perbuat tiap-tiap mungkin. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.